Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan sebuah artikel yang bertajuk penggunaan aplikasi Kahoot untuk meningkatkan minat dan daya fokus murid terhadap mata pelajaran sejarah. Sebelum kita pergi kepada perkara yang lebih mendalam, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan saya, iaitu saya, Syamimi Fahana binti Tik. Ahli yang kedua adalah Nur Izzati binti Azam, dan ahli yang ketiga adalah Haja Aliani binti Cerazak, dan yang keempat adalah Siti Haja Abdul Ghani. Sebagai permulaan, kita akan pergi kepada abstrak, di mana kajian ini dijalankan untuk mengkaji keberkesanan aplikasi Kahoot untuk meningkatkan minat dan fokus murid terhadap mata pelajaran sejarah. Subjek kajian terdiri daripada murid tingkatan 1 Sekolah Menengah Agama Istiqomah, Badang, Kota Baru, Kelantan. Tujuan penggunaan aplikasi Kahoot adalah untuk menarik minat dan perhatian murid terhadap apa yang diajar oleh guru dan untuk meningkatkan tahap kefahaman pelajar terhadap isi pembelajaran yang disampaikan. Fokus kajian adalah untuk melihat perubahan tingkah laku pelajar serta prestasi pelajar di dalam kelas. Masalah awal didapati, terdapat pelajar yang kurang memberi perhatian terhadap apa yang diajar oleh guru semasa di dalam kelas. Malah perhatian hanyalah akan diberikan apabila ditegur oleh guru. Pengumpulan data diperolehi dengan kaedah pemerhatian. Dapatan kajian membuktikan bahawa penggunaan aplikasi Kahoot dapat meningkatkan daya fokus dan tumpuan pelajar di dalam kelas. Refleksi kajian menunjukkan pengajaran yang menggunakan aplikasi Kahoot ini berjaya dapat menarik perhatian dan minat pelajar selain daripada meningkatkan daya fokus mereka di dalam kelas. Kemudian kita pergi kepada refleksi pengalaman pengajaran dan pembelajaran. Penyelidik adalah seorang guru ganti di sebuah sekolah yang terletak berhampiran pantai cahaya bulan. Semasa sesi pembelajaran, penyelidik mendapati terdapat beberapa orang pelajar tidak memberikan tumpuan dan hilang daya fokus. Pada awalnya, pelajar hanya diberikan lembaran kerja dan buku. Dan strategi pembelajaran yang digunakan adalah berpusatkan guru, di mana guru banyak menyuruh pelajar menyalin nota dan menjawab soalan di papan putih. Keadaan ini menyebabkan pelajar kurang berminat dan perkara ini memberikan inspirasi kepada guru untuk menukar strategi pembelajaran daripada berpusatkan guru kepada berpusatkan murid. Murid dapat bergerak aktif di dalam kelas melalui kaedah soal jawab menggunakan aplikasi Kahoot, dan dengan cara ini, daya tumpuan dan fokus pelajar akan lebih meningkat dengan lebih baik. Objektif kajian terbahagi kepada dua, iaitu objektif umum dan juga objektif khusus. Objektif umum adalah kajian ini secara umumnya bertujuan untuk mengkaji penggunaan aplikasi Kahoot dalam meningkatkan tahap fokus dan minat pelajar. Manakala objektif khusus terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama meningkatkan tahap fokus dan minat pelajar terhadap pengajaran guru menggunakan aplikasi Kahoot agar dapat menjawab soalan sejarah dengan baik, dan yang kedua adalah mengenal pasti sejauh mana aplikasi Kahoot dapat membantu pelajar dalam mempelajari mata pelajaran sejarah. Kemudian kita pergi kepada metodologi kajian, iaitu reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian adalah berbentukkan metod kualitatif di mana penyelidik menggunakan metod pemerhatian. Pengumpulan data adalah melalui ujian pra dan juga ujian pos. Melalui reka bentuk kajian ini, penyelidik akan dapat mengumpul maklumat secara langsung daripada responden. Dalam kajian ini, jumlah keseluruhan pelajar tingkatan 1 Firdaus di Sekolah Menengah Agama Istiqomah Padang Kota Baru adalah 22 orang, tetapi kajian hanya dijalankan terhadap 12 orang murid sahaja. Metodologi kajian kedua adalah perancangan tindakan. Kajian ini menggunakan model Chemis dan McTaggart dalam pelaksanaan kajian. Model ini melibatkan kitaran proses yang berterusan, iaitu merancang, bertindak, berhati dan merefleksi. Kemudian kita pergi kepada kajian literatur. Kahoot merupakan satu medium pembelajaran yang interaktif dan terkini kerana ia melibatkan pelajar secara aktif dan isi kandungan permainan harus dikaitkan dengan silibus pelajaran yang diajar.
Menurut Halina Ishak, Zubaidah Makno dan Aini Ahmad 2017 berpendapat bahawa pelajar akan sentiasa bersaing dan fokus kerana markah keputusan mereka akan tertera di layar hadapan. Ia dijadikan motivasi dan soal harga diri untuk sentiasa menang serta mendahului di hadapan. Perkhidmatan 2014 bersetuju kerana Kahoot dibuktikan mampu menarik perhatian dan pelibatan secara menyeluruh pelajar di dalam kelas. Hal ini kerana Kahoot mempunyai elemen muzik dan warna yang menarik. Maklum melas pelajar yang menggunakan aplikasi Kahoot ini juga agak positif, di mana mereka menggambarkan aplikasi ini sebagai menyeronokkan, mudah, interaktif dan membantu pelajar. Dunia semakin mencabar dan kompleks. Sebarang perubahan dan perancangan perlulah bersifat kekal. Ini bermakna setiap guru perlu mengikut keperluan semasa. Seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian. Merujuk kepada data yang dikumpul sebelum dan selepas mengaplikasikan aktiviti menjawab kuis dalam pembelajaran, murid-murid telah menunjukkan peningkatan minat dan penglibatan diri dalam pembelajaran sejarah menggunakan aplikasi Kahoot. Penggunaan aplikasi ini menunjukkan peningkatan kefahaman dan penguasaan mereka dalam topik pembelajaran yang mereka pelajari. Melalui pengajaran secara aktiviti menjawab kuis, peserta melibatkan diri secara aktif dan lahirkan sifat berani mencuba. Oleh itu, aplikasi Kahoot ini dikatakan salah satu kaedah pengajaran yang berkesan di mana ianya dapat menarik minat pelajar dan dapat meningkatkan tahap kefahaman serta penguasaan pelajar. Dan akhir sekali kita pergi kepada refleksi. Dengan menghasilkan kajian tindakan ini, penyelidik telah menggunakan pelbagai kaedah untuk mengumpul dan mendapatkan data. Antara kaedah yang digunakan ialah pemerhatian dan senarai semak. Sepanjang pelaksanaan kajian ini, penyelidik telah membuka mata dan menambahkan banyak ilmu baru. Sebelum melaksanakan kajian, penyelidik perlu mempelajari tentang pengesahan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Seterusnya, penyelidik perlu mengetahui langkah yang betul berkaitan dengan perancangan. Setelah merancang langkah-langkah intervensi, penyelidik perlu menganalisis maklumat dan keputusan yang dikumpul melalui langkah yang dijalankan. Akhir sekali, penyelidik perlu mengenal pasti keberkesanan kaedah intervensi yang digunakan sama ada berjaya ataupun tidak.